إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في محكم كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم. ثم ما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin para jemaat rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah. Banyak nikmat, barakat pada kita. Sama ada kita sedar, kita tahu, sama ada kita tidak sedar dan kita tahu, Allah sentiasa memberi rahmat kepada kita. Dan Allah tidak jemu, tidak kuat, tak ada mengaju memberi rahmat kepada kita. Walaupun hamba-Nya terkadang lupa siapa yang beri rahmat, siapa yang beri rezeki, siapa yang beri hidayah. Kerana memang manusia dijadi, diselubungi oleh nafsu amarah. Alhamdulillah bagi yang masih lagi sedar bahawa nikmat Allah yang beri kepadanya adalah punya hidayah tinggi, ada kagum, terutama nikmat Islam, terutama nikmat iman. Terkadang kita rasa nikmat Islam mahal kerana dia adalah pembuka anak kunci. Tetapi mari satu kali hanya Islam belum menjamin kita mendapat rahmat dengan sepenuhnya tanpa iman. Rahmat akan tidak dapat sepenuhnya tanpa iman. Terkadang kita rasa kata apabila kita sudah masuk iman, rasa penting, maka Islam rasa kata mudah. Apabila kita sudah punya iman penuh dalam ni, Islam yang ada di luar ni kita rasa kata ringi, rasa kata mudah. Sedangkan tidak memandai dengan iman, tetapi kena penuhi dengan Islam. Banyak ayat-ayat yang memanggil tentang tidak sempurna Islam kerana tidak ada iman, dan tidak sempurna iman jika tidak ada Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab, orang yang belum lagi sampai tahap kata beriman, dia kata aku sudah Islam, aku Islam. Nah, ini sudah beriman. Katalah Nabi Muhammad jawab kepada Allah, qulu aslamna. Katalah kami bahawa masih Islam. Dia kata Islam satu tahap, di peringkat iman satu tahap lagi lebih mudah. Dalam satu ayat lain kalau kita berkati, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi penuhlah kita takwa. Ayat Allah Ta'ala mari
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kamu jangan mati kecuali kamu sudah yakin kata kamu sudah sempurna Islam. Berarti di sini jangan kita memandang rendah kepada keislaman, Islam itu sendiri, dan jangan pada rendah kepada iman. Terkadang kita rasa kata Islam ni sekadar boleh nampak di luar atau mana, asalkan iman kita betul. Dan asalkan kita ni ikhlas, bulan zahir luar atau bulan terjun pun tak apa, asalkan dalam kita molek. Tidak begitu. Islam dia molek di dalam dan molek di luar. Kita penuh kali luar, biasa di luar kita jadi molek, Islam kita molek, dalam kita ni tak molek, hati tak molek, penyakit di dalam ada, itu juga tidak sempurna Islam. Jadi kedua-duanya adalah penting. Kedua-duanya. Hadirin para jemaah sekalian, takwa yang setiap minggu melalui mimbar masjid ini adalah satu hal yang penting bagi kita untuk memulai kaji kita dan memulai kaji kehidupan kita. Masih tidak sedikit orang Islam kita, umat Islam kita yang merebut ataupun untuk memburu akan benda-benda yang lebih tinggi, baik dari segi ilmu, dari segi pangkat, dari segi harta, dari segi kedudukan. Terkadang kita lupa benda-benda asas yang pada dulu kita pernah belajar, pada dulu pada mengaji. Terkadang kita memburu untuk menambahkan setiap perkara. Terkadang kita lupa benda yang menjadi asas dalam kehidupan kita. Jadi saya tak pandai untuk nak hurai, bincang, nak cerita tentang hal-hal yang penting, tentang apa dia kita kata ilmu-ilmu yang berakar umbi dalam Islam. Di dunia hari ini perlu misalnya ilmu kanisah sebenarnya berakar umbi daripada Al-Quran. Contohnya ayat-ayat dalam surah Baqarah itu kan ayat-ayat yang mengasaskan teori-teori kanisah. Ayat yang tentang masalah Qurani wilayah bumi, tentang besi, tentang batu, wa'anzalna minal hadid. Ayat-ayat yang menyebut tentang angkasa raya, ya masyarul jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Jadi benda-benda itu adalah ilmu-ilmu yang dikaji oleh ahli pakar. Jadi terkadang kita umat Islam pada umumnya suka untuk nak kita memburu, nak cari benda-benda tu hingga sampai kita ketinggalan. Kita tinggal benda jadi asas bagi kita. Nah, jadi untuk waktu yang singkat dalam khutbah pada ini, sebagaimana saya rasa tidak berapa minggu yang baru saya baca khutbah di masjid ini tentang wujud hidup kita, wujud hidup kita dari surah Al-Fatihah. Dan keazaman saya pada hari ini ingin membawa wujud hidup kita dalam surah Al-Alaq, surah Iqra, surah yang mula-mula dikatakan Islam itu turun pada dunia, turun pada Muhammad. Di hari ini kita cuba muhasabah diri kita. Jadi saya bercakap, saya kecek dengan hadirin para jemaah, tidak kecek dengan orang yang tak hadir semaya Jumaat. Jadi apabila kita dengar, terkadang kita rasa pedih, terkadang kita rasa betul, kata tak kena, kata terasa bagaimana. Ingatlah, ini Al-Quran sedang kecek kita kalau kita baca ayat Al-Quran. Ini Al-Hadis, Nabi sedang kecek dengan kita kalau baca hadis. Ini ulama sedang cakap dengan kita kalau kita akadkan kata ulama. Dan tidak kecek dengan orang di luar pada masjid, tidak kecek dengan orang di rumah dan orang tak semai Jumaat. Jadi memang itulah mukhatabah kita kata. Dia panggil mukhatabah, kecek dengan orang yang merasai dirinya sedar akan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, kita terkadang berasa jadi masalah. Dah jadi masalah. Dalam kampung duk berlaku masalah, berlaku panham, baik panham ke apa sajalah, terutama panham remaja kita selalu nak tanya di mana ketua, di mana pemimpin, di mana pegawai sekian-sekian. Jadi kita lupa tanya diri kita selaku ketua keluarga, apa yang kita buat terhadap anak kita yang selaku semacik dalam sangkum yang dia merupakan seorang jawacun. Kita lupa.
Berlaku di sekolah. Ada masalah di sekolah, masalah remaja. Kita nak tanya guru besar, tanya keruja, tanya pemberian apa dah jadi dalam sekolah. Kita lupa untuk nak tengok kembali kepada keluarga kita masing-masing. Apakah kita ajar kepada anak kita belum pada sekolah? 17 perkara dalam surah Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Hingga sampai lagi di ayat yang terakhir dalam halaman tulah tu, waqtud min sauti. Waqtud min sauti inna ankarul aswati la sautul hamid. Sampai di situ 17 perkara yang Luqman pesan pada anak dia. Adakah kita sudah sabar kepada anak kita? Jadi masalah dalam masyarakat kita terkadang cari orang yang tidak merupakan fardu ain ke atas mereka untuk nak bela generasi muda yang merupakan terah kepada masyarakat kita, terah kepada masa depan umat kita. Kembali kita kepada sejid pula. Sejid tak ada email, jadi email. Tak ada susah nak cari email. Jadi kita cari mana orang cara sejid ni. Tak ada atur tu email, tak ada atur orang, misalnya orang baca fotokopi tak ada komen. Jadi dia cari apa dia, kita kata cari mas'ul, cari yang bertanggungjawab. Terkadang bukanlah satu fardu ain ke atas mereka untuk mengurus, merupakan fardu kifayah. Yang saya naknya ketiga-tiga masalah sebagai contoh yang saya angkat tadi tu, semua kita lupa fardu ain di atas kita, bahawa kita bilakah kita berasa ada masalah? Pernahkah kita rasa ada panhan, kita tak ada mengaji tambah? Siapa dia rasa kata, oh aku ada panhan ni, ada masalah hidupku ni ke apa? Tak ada belajar. Sedangkan belajar adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Terutama ilmu-ilmu yang akan membawa kita selamat dunia dan selamat akhirat. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi benda ni lah yang saya perhati, dan saya rasa diri saya termasuk salah satu daripada mereka. Kita lupa untuk muhasabah diri kita, belajar, dan kita rasa tak ada panhan gapo, kita tak ada mengaji. Tak ada panhan gapo, kita tak ada mengaji tambah. Cukuplah kita belajar, apa sudah habis, boleh pakai sini apa, kita kerja, puasa suk di situ. Sebenarnya ini satu masalah yang kita tidak sedar. Supaya dengan masalah cerita email tak temu, supaya dengan masalah punang pemimpin dalam kampung tak ada nak cara kepada remaja, supaya dengan kubihan sekolah tak ada nak cara kepada anak murid. Supaya panah. Cuma panah luar, panah ada. Jadi di sinilah yang saya menarik kepada hadirin sekalian, mari kita tahu kata panah, kita tak mengaji panah. Kita tak tambah ilmu. Masa untuk ilmu hari ya. Ingatlah, tidak ada hidayah tanpa ilmu. Ada ilmu saja tanpa hidayah, tidak ada Islam. Lalu tu jauhlah nak boleh hidayah sekiranya tidak mencari ilmu. Cari ilmu tanpa iman juga susah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ilmu bersama iman. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang pihak agama, Allah Ta'ala, siapa saja yang Allah Ta'ala ingin kebaikan dia pihak agama. Jadi bagaimana pihak agama? Orang pihak agama, orang yang selalu belajar, selalu mengaji. Bukan mesti galah pergi sekolah. Carilah cara-cara belajar yang sesuai bagi kita. Lah ni di TV, kau di radio, kau di tak ada tali CD boleh. Yang penting kesedaran kita rasa kata hidup saya ni ada panha, hidup saya ni ada masalah kalau saya tak mengaji. Hari ni saya tak ada tahu ilmu apa dia. Tak tahu apa. Mengaji je habis kali hari tu je. Suk di situ. Mengaji habis kelas 10 gitu. Suk di situ. Mengaji suk di penjara gitu. Habis. Mengaji suk di penjara lepas kita tak mengaji dah. Salah. Belajar daripada kita mulai erti hingga sampai ke kita tak tahu apa dia. Itu dah belajar. Jadi ini fardu ain yang kita tak ada merasakan kepada masalah. Ini satu muskilah yang mari. Satu mikrik pribadi yang tak sedar kata kita ni sedang menghadapi masalah, iaitu kita tidak belajar. Pada hari sekalian, itulah saya ingin tarik pada hari ini sekalian untuk kita tengok beberapa perkara dari surah Al-A'la. Penting surah Al-A'la. Kerana apa? Kerana mula-mula ayat yang Allah Ta'ala bawa kepada Muhammad sebagai pembuka Islam kepada umat. Hanya 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ayatnya mudah saja. Baca dengan nama, ceritanya banyak lah cerita tu. Dan kalau kita tengok hadis Aisyah agak sekeping lebih lah cerita tu. Mari malaikat sekian peluk sekian 2-3 kali suruh baca tu. Kita nak kesimpulan saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu. Ngaji mana? Ngaji baca. Baca belajar. Baca ni boleh dibaca surat, baca tulisan tu. Baca ngaji tengok alam sekitar juga termasuk ngaji. Tengok rupa kayu ni, cari siapa dia pencipta, Allah Ta'ala. Itu boleh satu ilmu ngaji. Siapa pada tujuan dia? Ngaji sub di mana? Tujuan ngaji sub di mana? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngaji siapa kena Tuhan benar-benar. Bukan ngaji sekadar boleh baca. Ngaji boleh baca bukan tujuan. Ngaji boleh kena Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang khalaq, Tuhan pencipta, sifat rububiyah. Jadi kita belajar pada kita. Cuba kita hitung hari, pada jemaah sekalian, ngaji kita adakah sampai peringkat kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia ada perubahan dalam hidup kita. Jelas. Kita kenal tu nebel, ada perubahan dalam hidup kita. Kenal tu menik, kenal dia ni tu guru, kenal dia ni orang kedebel. Ada perubahan hidup kita terhadap dia. Tak supaya kita madar lah. Sikap kita tu, cujim kita dengan dia, supaya kalau kita kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jadi belajar, biar kenal Tuhan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala setelah mana kenal dia, Allah Taala ayat apa? Ayat yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ngaji hingga sampai kata kita kenal diri kita sendiri, di mana kita jadi, di mana kita mati. Jadi mengaji hingga sampai kenal Tuhan tak kenal diri, tak lepas juga ngaji kita. Ilmu tinggi dah, boleh pakai seni hebat dah, tak kenal diri kita. Allah Ta'ala boleh nak ayat kata Allazi khalaqas samawati wal ard. Boleh nak ayat ni. Dan ayat Allah Ta'ala ayat lain belana. Tapi ayat mula-mula ni penting. Ngaji we kenal Tuhan, ngaji we kenal diri kita dulu. Bukan itu penting. Ngaji di mana saja, kalau kenal Tuhan, tak kenal kita, susah. Kita akan jadi sifat takabur. Sebab tu Allah Ta'ala sifat di sini. Sifat jadi kita. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia daripada alaq. Alaq ni sekota darah. Darah beku yang duk gantung. Alaq-alaq jenis nak serupa dengan ulat. Ulat dia tergantung hello saja. Dan gantung mana? Gantung ni rahim perempuan. Itu kita. Jadi manusia apabila dia belajar kenal Allah Ta'ala, kenal dia, hidup aku ni, kecil aku ni, tidak ada takabur dengan ilmunya dia boleh. Tidak ada takabur dengan masyarakat, tidak ada takabur dengan anak dan dengan ayah dan dengan orang miskin dan sebagainya. Kerana dia tahu diri dia kata daripada alam. Allah Ta'ala muncul, Allah Ta'ala tahu ayat-ayat ni min sulalatin min mahin, daripada ayat apa yang terhina. Allah Ta'ala tahu ayat ni. Padahal boleh Allah Ta'ala nak ayat. Allah Ta'ala kuasa koyak kau dah anak. Jadi di sini kita muhasabah sekali lagi. Kita ngaji kenal diri lagi. Siapa kita? Daripada mana kita? Cukup memadai kita mengetahui bahawa kita adalah sangat do'in. Sangat do'in kita. Lalu tu sangat do'in, kena belajar, kena ngaji. Iqra wa rabbukal akram. Do'in sama mana? Apabila kita rasa do'in, nak tupai Allah Ta'ala. Tak selesai. Allah Ta'ala akram. Allah Ta'ala maha mulia, pemurah. Iqra ngaji. Iqra wa rabbukal akram. Ngaji, baca ngaji. Kerana apa? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala pemurah. Allah Ta'ala akan ajar kamu. Mu sangat terhina, mu dijadi keadaan jauh, zaluman jahula. Sifat mu ni sifat zalum, sifat zalim, sifat manusia ni jahula, sifat jahil, tak tahu apa dia. Sifat wa khuliqal insanu dha'ifa, sifat kita ni dhaif. Wa khuliqal insanu min ajal, sifat manusia sifat kesan gaduh-gaduh, bubuh-gapoh, sifat manusia. Tasawwur wa rabbukal akram. Tuhan pemurah. Apabila kita tahu kenal diri kita dhaif, tupai Tuhan kita, tupai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pemurah. Siapa saya? Kerana apa? Allazi, sebenarnya ayat ni hubungnya kalau boleh nak rekeh. Allazi, apa dia? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajar kita benda kita tak tahu. Barulah masuk molek dengan kita dhaif. Allah Ta'ala ajar kita dengan benda kita tak tahu. Barulah apa dia panggil? Allazi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala royak mengajar kita dengan bakal Allah.
Tapi no ayat kata Allah dalam pengajian penting juga. Lalu tu Allah Ta'ala lepas pada Iqra' wa rabbukal akram. Belajarlah Tuhan Maha Pemurah. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kamu, beri kemudahan kamu asal kamu nak ngaji je. Asal kita berasa nak tambah ilmu je. Nak ngaji Quran, walaupun nanti kata ngaji Quran, ada kemudahan walaupun kita tak kenal bahasa Arab. Bila berasa kata nak ngaji hadis, ada kemudahan walaupun kita bukan orang Arab. Yang pentingnya hati kita sedar dekat kata kita ni nak tupai Allah Ta'ala. Situ yang paling penting sekali. Tak sabar saya. Allah Ta'ala ajar kita. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala seli satu ayat di sini nak tunjuk kata Allah Ta'ala mengajar dengan pakai alat. Alat mana mungkin ada tafsir dia 23 makna. Qalam dari Allah Ta'ala jadi pada tangan-tangan malaikat untuk mencatat urusan. Qalam yang Allah Ta'ala jadi awal-awal pencipta mana untuk nak catat kejadian dunia sampai kiamat. Qalam boleh diarti kata alat penulis di tangan-tangan manusia untuk menjadi alat pengajian dan termasuk apa dia notebook, termasuk komputer segala jenis itu termasuk dalam alat. Alladhi allama bil qalam. Ini ayat terpenting guna alat. Jadi kita belajar kena guna alat. Paling tidak telinga kita, paling tidak kalah kita. Kerana orang umat Islam ni umat maju sebenarnya. Orang yang pakai kalah bukan mesti kena ustaz. Orang Islam bukan pakai kalah. Bukan tahu kita tak ada ustaz, tak ada guru, tak kena pakai kalah, tak kena pakai kalah, tak kena mana kuasa malu. Kalah ni budak sekolah dah. Orang Islam orang pasal pandai pakai kalah. Ni korang yang berapa dah. Pandai tak lagi kita pakai kalah. Dan minta maaf lah kalau kita rasa kita ngaji belakang, nak ayat kata pentingnya guna alat. Baru tu lepas pada tu ayat kelima Allah Ta'ala cerita Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala ajar kita benda kita tak tahu. Di sini kau tahu dhaif lagi. Jadi selama mana kita kenal Allah Ta'ala, kenal kita dhaif, akhir Allah Ta'ala ayat kata Allah Ta'ala mengajar kita benda yang kita tak tahu. Jadi 5 ayat ni terkadang ada ahli tafsir, ada ulama yang main cek kata dalam ayat ni mempunyai 4 perkara. Satunya ada guru iaitu Allah Ta'ala yang mengajar manusia, ada pelajar murid iaitu manusia, dan ada ilmu benda yang tak tahu Allah Ta'ala ayat, dan ada alat. Jadi dalam hidup kita biar ada dalam hidup kita 4 perkara ni. Satunya mengaji. Mengaji biar kenal Allah Ta'ala. Kenal sungguh. Buat kenal Tuhan hebat, dia kenal kita. Buat kenal kita, tu dia tu ada hubungi untuk Allah Ta'ala. Semaya kita rasa penting, belajar rasa penting, terutama belajar hadis. Hadis puluh-puluh ribu, siapa ada lagi 1000. Saya tak siapa lagi 1000 rasa dia mengaji hadis. Tak siapa lagi. Kau mengaji sungguh. Mengaji sungguh. Sekadar kata baca mantel, sekadar tu boleh hadis. Siapa? Kalau Allah tak yakin saya. 500 boleh betul. Jadi puluh-puluh hadis untuk hidup kita. Nabi bawa untuk nak bimbing hidup kita ni. Tak ada kena-kena dengan kita ni, nampak selamat hidup kita. Itulah saya ingin tarik perhatian kepada para ikhwas sekalian, para jemaah sekalian, untuk kita selalu beri masa kepada diri kita untuk kita tambah ilmu. Kerana tambah ilmu adalah perintah wa qur rabbi zidni ilma. Perintah kepada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala ajar dia secara langsung. Bergurunya malaikat kena tambah ilmu semua. Apakah kita manusia yang tak tambah ilmu? Itu kita fikir bersama. Kalaulah kita selaku ayah ketua keluarga tidak penting pada ilmu pengetahuan, bagaimana kita nak bimbing anak kita untuk nak penting pada ilmu pengetahuan? Itulah generasi masa depan kita. Kita lah yang nak tulis anak kita. Kita lah yang nak tulis masa depan umat sebenarnya. Kalau kita terbiar di sini, maka masyarakat, umat kita juga akan terbiar. Para jemaah sekalian, itulah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan para jemaah agar kita boleh ulang kaji hidup kita. Carilah masa untuk kita bersama Al-Quran, belajar Al-Quran. Carilah masa kita untuk bersama Al-Hadis. Hadis banyak terjemah dari bahasa Melayu, bahasa Thai. Paling tidak ada arba'in, habis sekali baca. Ada sangat ya. Dah tak sampai 200 muka kali. Boleh ada berapa? 90 80 muka gitu. Tak sampai kali. Dah ada makna, ada arti mudah. Dan ada arba'in benar-benar boleh bimbing hidup kita paling tidak. Lepas tu dia ada solehin, mudah-mudah baca, ada terjemah dah. Carilah ilmu. Kali ini satu fardhu ain. Ingat satu fardhu ain juga sangat penting. Mudah-mudahan kita ada barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat Iqra' wa rabbukal akram. Jangan putus asa.
Jangan kita berasa kata kita sudah habis masa dah. Nah, masa kita tak tahu bila nak ajar, asalkan kita rasa kata penting kita tak main mubarakah, insya-Allah taala dapat daripada dapat untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wal hakim wa taqabbal minni wa taqabbal wassallam alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh istafahu rahmatan lil alamin. Para jemaah sekalian, sekali lagi membantu pada hari ini ingin berwasiat pada diri saya sendiri dan para jemaah agar kita bertakwa kepada Allah, ittaqullah. Moga-moga bertakwalah kita akan dapat selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Takwalah sebaik keadaan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim selalu mereka kejar mencari ilmu, tambah ilmu satu demi satu. Alhamdulillah mereka ada Nabi masih ada hidup lagi, jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat. Kita zaman tak ada Nabi ni pergi cari di kedai pak jual buku, di kedai pak jual talitik, di tempat yang mengajar majlis ilmi, madrasah atau masjid. Tak kena majlis besar. Ada kita ni pilih majlis besar mengaji, majlis kecil pun tak apa. Asalkan ilmu itu boleh manfaat pada kita. Paling tidak, aku dah ngaji dah, aku tahu dah ilmu ni. Lepas tu masa dia dua kan pada saja rugi juga. Baik dengar, kerana dengar dapat barakat daripada malaikat yang wasyiat alaihim malaikat. Wasyiat alaihim rahmah. Allah Taala hantarkan perberkatan daripada rahmat pada malaikat ni doa. Itu boleh lebih dari situ. Benda ni kita sedar kata benda tu penting tak penting. Dan kalau kita rasa kata benda ni penting, apa saja yang kita rasa kata benda ni penting, benda ni sangkan, halus pun kita buat. Tapi kalau kita tak rasa, besar pun kita tinggal. Penting tu, kesedaran di situ penting. Para sahabat, apa yang disebut dalam hadis Muslim, banyaklah sahabat-sahabat tanya tentang ilmu. Kadang-kadang Nabi sendiri tanya dia sekali, dia tahu tu. Kalau kita tak kereta tahu tu, dia ada masjid, dia ada penyengan, dia ada guliman, itu mengajar, belajar. Sahabat suka. Sahabat bin Waqqas cerita, Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, alimni kalaman aqul. Qala, qul la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Qala hadza li rabbi famani. Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Dalam riwayat Abu Dawud yang tambah Nabi, falamma walla al-arabi qala laqad mala'a yadayhi min al-khair. Para jemaah sekalian, ceritanya Sa'd bin Waqqas, kita kenal sahabat Sa'd bin Waqqas. Kalau tak kenal, dia saya buku-buku dia sahabat-sahabat dapat kita masuk syurga. Ada terjemah cari buku sahabat itu bimbing rohani kita. Cerita kata ada seorang Arabi sebenarnya orang kampung lah. Orang kampung yang tak ada sekolah, masuk sekolah naik rambut mudah-mudahan lah. Pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tolong ajar kat aku kelimah-kelimah yang aku boleh kata. Kelimah zikir-zikir mudah-mudahan. Zikir tak sebut ke apa. Rasulullah ajar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Kelimah ni kalau kita nak belajar pun boleh. Dia ada dalam surah-surah buku-buku pentingnya. Siapa dia ajar ni? Rasulullah, orang yang pembuka pintu syurga. Kalau kita belajar ilmu, kita belajar dengan Rasulullah. Bukan belajar dengan saya, bukan belajar dengan imam Muslim, bukan imam Buddha. Belajar dengan Rasulullah.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tak payah ni. Kata yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Makna kita kita dengar semua dah lima ni dah hari raya ke apa pun cukup dah. Kata yang ketiga, subhanallahi rabbil alamin. Kata yang keempat, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Dari riwayat lain Imam Ahmad, lain lagi al-aliyyil azim. Riwayat lain-lain lah. Jadi kelima ni kadang-kadang kita baca. Pentinglah Rasulullah ajar. Bukan tamada pula Nabi royak ni. Kalau kita tanya pokcik ni misalnya kata boleh ni tak yakin ni Nabi. Nabi. Sudah tentulah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang Arab misalnya dia ngerti juga pasal-pasal nampak dia. Dia kata, ya Rasulullah ni, hal ni untuk Tuhan semua ni, puji Tuhan lah ke empat perkara saat ni. La ilaha illallah wahdah, kalimah tauhid, puji Tuhan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira juga puji Allah Taala. Subhanallah juga puji Allah Taala. La haula wala quwwata puji Allah Taala. Mana untukkunya? Nabi ajar dia 4 doa. Doa satu doa mempunyai 4 perkara. Nah, kita minta lah dengan doa ni moga-moga moga-moga kita termasuk anugerah ya Rasulullah insya-Allah taala. Allahumma ighfirli, Nabi kata Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosa. Warhamni, ya Allah beri rahmat padaku. Taufik aku, aku mudah buat kebaikan, jadi juruh, jadi anak yang soleh kepada ayah, jadi pok yang soleh kepada anak dan orang soleh kepada masyarakat. Minta warhamni, beri rahmat padaku. Wahdini, bimbing, tunjuk aku jalan yang benar, jalan yang molek, jalan yang lurus. Ilmu ada dah, tak ada hidayah saja juga. Nah, hidayah itu penting. Hidayah itu penting. Wahdini, warzuqni, dan rezeki aku. 4 perkara yang Nabi ajar. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, ampun dosaku, beri rahmat aku, tunjuk jalanku dan rezeki aku. Habis itu. Yang penting hati kita berhubung dengan Allah Taala. Fasih dengan kita mulut bahasa Arab, hati kita cukup benda, cukup mau kayu, tak ada bahasa. Cukup pagar. Karena innallaha la yaqbal an qalbil ghafil. Allah tak terima mana-mana doa zikir daripada hati yang lagu. Qalbil ghafil. Oleh itu hati itu penting. Bahasa dia ni masalah. Kalau boleh tu kalimah Nabi royak, molek. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa kita tu. Bahasa kita Allah Taala juga faham, hati kita Allah Taala lebih faham. Jadi pada jemaah sekalian, inilah contoh-contoh sahabat yang cari ilmu, belajar dan dapat ilmu daripada guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Itulah mudah-mudahan sebagai satu tazkirah untuk diri saya dan para jemaah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dia dan dapat bawa ilmu Rasulullah ini kepada anak kita, menjadi zikir pada anak kita, jadi doa pada anak kita, dan itulah yang kita harap Allah Taala curah rahmat dan nikmatnya semana semenjak pada kita tahu dan reti dan hingga sampai kita dijumpa dengan Allah Taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib da'wat wa qadil hajat. Allahumma 'afina min kulli bala'in Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan shalihan. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ansurna wa ansur al-muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu.